Baik, terima kasih rakan di studio. Saya Bob Yusof dan ini Inspirasi TVS. Kita mulakan dengan laporan ini. Kraf tangan kain bure dilihat semakin berkembang dalam dunia fashion dengan permintaan yang semakin tinggi di pasaran. Ini kerana pembuatan kain bure ini bukan untuk keperluan sendiri sahaja atau bagi mengisi masa lapang. Bahkan, kain ini boleh dijual untuk menambah pendapatan keluarga. Wartawan TVS, Connie Grace ada butirannya. Kain burik merupakan salah satu pakaian tradisional kaum Iban yang kini semakin diminati selari dengan perkembangan fashion moden. Ia menggunakan kulit atau cengkerang siput sebagai hiasan pada kain dengan coraknya yang digubah mengikut cita rasa masing-masing. Kain burik ni asal dia daripada batang lajang. Dia ialah kain yang dihias dengan koyong lah, ataupun orang putih cakap cowrie shell. So dia ada beberapa jenis koyong tu lah. Dia ada besar, ada kecil. Macam itulah. Ini memang daripada sungai, memang daripada yang siput yang betul lah, koyong yang betul lah, original. Diproses dan dibuat sebagai hiasan lah. Rowena Greensam, 45 tahun berkata, beliau memulakan perniagaan berinspirasikan kain burik dari Ngepan Iban, Hulu Rajang. Beliau telah berjaya menghasilkan selendang, tali pinggang dan juga pakaian yang dihias dengan cengkerang siput. Menariknya, wanita kacukan Iban Cina ini tidak belajar membuat kain burik daripada sesiapa. Cukup hanya dengan melihat kain burik milik keluarga mereka. Pada tahun 2020 lepas, kain burik yang dihasilnya turut mendapat perhatian salah seorang pelanggannya yang menetap di negara Dubai. Sebelum ni saya memang kerja dari Singapura. Dan saya ada kawan dekat sana. Jadi bila mereka tengok saya punya kerja, dia orang pun macam minat. And then dia orang macam ada yang order, ada yang tolong, yang minat menjadi ejen, yang menjadi ejen kepada saya. Dan mereka tahu pasal international, mereka jual kepada orang international sampai sampai Dubai dengan Australia lah. Siapa sangka kain burik ini ia disulam menggunakan tekuyong ataupun yang dikenali sebagai siput. Ia mampu mencecah harga ribuan ringgit dan kini ia mendapat tumpuan daripada pelanggan yang berasal daripada luar negara. Baiklah, sekian sahaja laporan daripada saya Connie Grace dan juga juru kamera Zaim untuk TVS Kuching. Ini kisah adik Nordini Kristina Herman. Walaupun baru berusia 12 tahun, bakatnya dalam seni lukisan sudah terserlah. Dini menjadikan watak dalam anime Jepun sebagai rujukan. Lukisan yang dihasilkannya mendapat perhatian khususnya daripada peminat anime. Dan Dini juga menyimpan hasrat untuk menjadi pelukis terkenal suatu hari nanti. Dini mula melukis seawal usia 8 tahun. Menurutnya, menerusi lukisan, dia bebas untuk meluahkan apa sahaja yang terbuku di hatinya. Katanya, masa yang terluang dikira rugi sekiranya ia tidak dimanfaatkan dengan baik. Kami start melukis tu dari tahun 2. Kami lukis tu suka-suka je sebenarnya. Kami selalu melukis pada waktu lapang. Pakai macam hilang stres ke boring ke macam lah. Anak bongsu daripada 6 adik-beradik ini terpesona dengan keunikan lukisan anime Jepun yang katanya mempunyai keistimewaan tersendiri. Malah pada pendapatnya, watak di dalam Jujutsu Kaisen dan Haikyuu merupakan antara watak yang popular dan mempunyai sifat tersendiri. Walau bagaimanapun, Dini tidak hanyut dalam hobinya ini kerana dia bijak membahagikan masa di antara pelajaran dan hobi. Dia juga tidak berhasrat untuk menjual lukisannya kepada sesiapa. Sebaliknya, dia menjadikannya sebagai koleksi peribadi. Kalau macam dapat pola
komik sendiri, komik anime macam dapat buat ke baju ke, buat ke topi ke mana-mana macam pakai casing phone ke, buat animation ke, pakai animate dalam TV macam ya. Nang macam biasalah orang pelukis kan selalu buat animation dia jadi kartun-kartun kenangga orang nak dalam TV macam ya. Golongan orang kelainan upaya OKU tidak pernah disisihkan. Pelbagai usaha dijalankan untuk memastikan golongan ini selesa menjalani kehidupan seharian. Sebagai contoh, kemudahan seperti kereta MPV untuk golongan OKU disediakan di Pusat Perkhidmatan Keupayaan Miri PPKM. Kemudahan ini disediakan untuk ahli berdaftar. Mereka boleh menggunakannya untuk mendapatkan rawatan di hospital selain menjalani fisioterapi dan aktiviti luar. Golongan ini seharusnya diberi perhatian yang sewajarnya. Things that we can help to ensure that our very disabled community don't have these various free facilities. So that they can do their day-to-day routine with greater ease moving around with greater mobility If we look at public buses, then probably we at the moment up to now we do not have a hydraulic lift to help these people who are on wheelchair so that they can take a bus, go down to town. So far at the moment no. Sementara itu, pihak PPKM sangat berbesar hati dan berterima kasih kerana ada pihak yang prihatin terhadap mereka. Tambahnya, kemudahan itu sememangnya amat diperlukan. Persatuan ini kita banyak terima kasih kepada Sebastian, YB Sebastian sebab dia tolong hantar satu van Dr. Hafat hantar ke kita punya persatuan. Kegunaan ini kereta van ini kita untuk kegunaan untuk menghantai itu OKU pergi hospital atau pergi cuci buah pinggang apa-apalah. Sesuai mereka naik kereta sebab kita mau pasang lift lagi. Sebab itu lift dia senang. Dia boleh macam hidrolik dia boleh naik kereta, senang tak payah angkat nak masuk kereta. Bandaraya Miri sememangnya semakin berkembang maju berbanding 20 tahun yang lalu. Antara pembangunan yang jelas dilihat adalah pembangunan infrastrukturnya. Selari dengan kepesatan pembangunan, Persatuan Melayu Miri juga berharap untuk melangkah seiringan dengan kemajuan yang dicapai. Ini termasuk memupuk pola pemikiran yang berwawasan dalam kalangan peniaga Melayu dan Bumiputra. Jalan daripada Lutong yang menghubungi Lutong dengan Miri Bandar Miri hanya satu jalan saja yang apa nama kata orang, jalan kecil tetapi dua hala. Itu kalau tidak silap saya lahir dah ada jalan itu, iaitu 60 lebih tahun yang lepas. Kemudian hanya di-upgrade selepas, kalau tidak silap dalam tahun hujung 80-an ataupun awal 90-an, di-upgrade menjadi dua jalan kembar. Ya, satu perubahan yang saya rasa lebih penting, perubahan daripada segi pentadbirannya. Sehubungan itu, beliau berharap industri kecil dan sederhana di Miri juga akan bertambah maju pada masa akan datang. Ia bagi meningkatkan lagi taraf sosioekonomi penduduk di bahagian ini. Di Miri banyak usahawan yang bersanggup, ada kebolehan untuk mengeluarkan bahan-bahan makan, bahan-bahan macam-macam. Tetapi yang jadi masalah di Miri ialah pasarannya. Kerana kita tahu di Miri pasarannya kecil, jumlah penduduknya kecil, hanya 300 lebih ribu orang. Apa yang saya rasa kita perlu pembangunan industri bangunan di mana industri dapat berkembang, terutama SME bangunan yang kecil-kecil. Baik, sekian saja inspirasi TVS untuk hari ini. Saya Bob Yusof. Salam hormat dan selamat malam.